Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada siri kedua, makna kebahagiaan dan pengalamannya dalam Islam. Pada siri yang lepas saya telah sentuh tentang kebahagiaan dan berkaitannya dengan konsep agama dan konsep akhlak di dalam satu pandangan alam Islam yang tersusun, yang teratur. Dan saya sebutkan juga tentang hubungan Barat Islam itu yang didasarkan ataupun diasaskan atas mode rivalry ataupun persaingan ataupun permusuhan. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak mungkin redha kepada kamu golongan Yahudi dan Nasrani itu sehinggalah kamu umat Islam mengikut agama mereka, cara gaya mereka, lifestyle mereka, cara berfikir mereka, prinsip-prinsip dan asas-asas hidup mereka. Jadi pada siri kali ini kita akan lanjutkan sedikit sebanyak berkenaan dengan kefahaman Barat tentang agama Tanzil. Agama Tanzil ini artinya ialah revealed religion ataupun agama yang diwahyukan, iaitu agama yang benar, yang mempunyai kitab suci dan sistem yang kemas, elemen-elemen yang penting yang diperlukan oleh insan. Islam tidak menyetujui dakwaan Barat ini. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran ditegaskan bahawasanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sebenar-benarnya di sisi Allah itu, yang betul-betul diterima, yang benar, yang betul, yang benar, yang hak itu ialah agama Islam. Al-Islam. Jadi perkataan Al-Islam itu ditegaskan dan digandingkan dengan perkataan ad-din. Kedua-duanya mengguna pakai huruf alif lam, iaitu alif lam ma'rifah. Definite ataupun definitif di dalam bahasa Inggerisnya itu yang khusus, yang tertentu. Bukan cara hidup lain, bukan agama lain. Bahkan telah disebutkan Al-Islam itu sebagai nama khusus bagi ad-din ini. Jadi kita kembali kepada wahyu itu sendiri. Wahyu ini ialah isyarat ataupun perutusan ataupun makna yang dihadirkan, yang diturunkan daripada Allah SWT itu dengan perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kitab suci orang Islam yang dibukukan, yang menjadi bukti kepada wahyu ini ialah Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab dan bukan bahasa lain. Jadi dua perkara di sini yang ingin kita tegaskan apabila kita bercakap tentang agama wahyu ataupun agama tanzil ataupun agama yang sebenar. Pertama sekali ialah Al-Quran itu ialah bukti bahawasanya Rasulullah SAW telah menerima wahyu yang benar daripada Allah SWT. Jadi Allah sebagai yang bercakap ataupun yang berbicara ataupun yang menerangkan tentang apa yang ingin diterangkan di dalam Al-Quran itu untuk difahami oleh para penganut ajaran agama Islam ini, disampaikan dan dijelaskan tanpa ada tahrif walaupun sebutir huruf sekalipun. Jadi pembukuan Al-Quran itu sendiri, penjilidan dia, penaskhahannya Al-Quran itu sendiri pun di dalam tulisan, di dalam buku, di dalam jilid itu telah dibuat dengan begitu tangkas dan begitu cekap oleh para sahabat dan para khulafaur rasyidin selepas wafatnya Rasulullah SAW. Dan para sahabat itu menjadi bukti kepada kebenaran kerasulan Rasulullah ini dari segi perkataan-perkataan yang dituturkan itu, dari segi perkara-perkara ataupun cerita-cerita yang disampaikan itu, dari segi prinsip-prinsip kenegaraan akhlakiyah,
prinsip-prinsip ekonominya, prinsip-prinsip hukumnya itu yang tidak ada pada kitab suci ataupun the so claim scriptures yang sebelumnya itu. Jadi apabila Rasulullah SAW telah menyebutkan bahawasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, maka artinya ialah agama Hanif itu yang diasaskan oleh bapa segala nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah dilengkapkan oleh ajaran al-Islam di dalam Al-Quran. Dan segala syariah-syariah sebelum ini, segala ajaran-ajaran sebelum ini, segala prinsip-prinsip sebelum ini sama ada diperakui oleh agama Islam ataupun dimansuhkan. Dan yang tinggal, yang terakhir dan valid serta sahih pada akhirnya ialah Al-Quran dan apa yang dinyatakan oleh Allah SWT berkaitan dengan zatnya, berkaitan dengan prinsip-prinsip agamanya, berkaitan dengan peraturan-peraturan alamnya, ciptaannya, berkaitan dengan manusia itu sendiri, dan berkaitan dengan sejarah-sejarah sebelumnya, sejarah umat sebelumnya yang tidak diketahui oleh umat pada waktu itu, dan diceritakan oleh Rasulullah SAW dengan begitu lancar dan begitu fasih, seolah-olah perkara itu berada di hadapan baginda SAW. Jadi hakikat Al-Quran itu sendiri sebagai suatu mukjizat, di mana perkataan mukjizat itu pun berasal daripada a'jaza. A'jaza ini ialah ma kharaqa lil 'adah, iaitu perkara yang mencarikkan, merobekkan perkara-perkara adat. Maksud dia ialah suatu perkara baru yang menjadi takjub kita dengan sebabnya kerana ia telah mengesampingkan perkara yang menjadi kebiasaan pada waktu itu. Dan mukjizat ini bukan dalam bentuk Rasulullah SAW terbang contohnya, ataupun menghidupkan orang-orang mati, ataupun menghilangkan diri, vanish, tetapi dalam bentuk bahasa, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk logik akal, dalam bentuk perbahasan dan perbincangan yang serius, yang akhirnya telah mengubah ataupun mengislamisasikan apa yang ada di dalam minda masyarakat pada waktu itu, dengan kefahaman yang baru. Bahasa tetap bahasa Arab, tetapi kefahaman yang diberikan itu adalah kefahaman yang baru, yang tidak ada sebelum itu, yang menjadi keheranan kepada mereka yang mendengar bicara Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril daripada Allah SWT. Dan Allah itu sendiri adalah nama yang disebutkan oleh Tuannya yang hak itu, supaya kita kenal Tuhan dan kita kenal diri kita, siapa yang mencipta kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Allah itu ialah Tuhan kita. Dan apabila kita kenal diri kita, kita kenal pencipta kita, maka akan tercapailah makna dan kefahaman kita tentang tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Maka akan betul lah perjalanan kita menuju ke arah matlamat itu. Jadi kita pergi kepada dakwaan agama Kristian itu tadi, yang mengatakan bahawa mereka ini agama wahyu. Bagaimana mungkin mereka mengatakan mereka agama wahyu sedangkan Bible ataupun kitab Injil mereka itu pun tidak diterima sepenuhnya oleh ulama mereka sendiri, dan ahli-ahli falsafah mereka serta ahli-ahli pemikir mereka itu. Mereka menafikan ataupun mereka mengesyaki kesahihan dan sumber bagaimana Injil itu ditulis, bagaimana Injil itu didapatkan, kerana jaraknya yang begitu jauh dengan Nabi Isa AS.
hampir 100 tahun antara Paul of Tarsus itu yang menulis tentang dan membukukan serta mensistematizekan ajaran agama Kristian itu, walaupun tidak sama dengan golongan Al-Hawariyun ataupun sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam itu, tapi yang ada pada umat Kristian pada waktu ini ialah yang diasaskan oleh Paul of Tarsus itu. Jadi di Barat sekarang ini perbincangan penting apabila mereka bicara tentang agama ialah, pertama sekali, jika dikatakan bahawasanya kitab suci ini ialah memang benar revelation ataupun wahyu, maka apakah itu wahyu? Persoalan yang ditanyakan oleh mereka. Dan kemudian jika original text itu pun sudah menjadi masalah, sudah dipertikaikan kesahihannya, jadi bagaimana dengan pentafsiran terhadap teks yang tidak diakui kesahihannya ini? Begitu. Dan kalau kita perhatikan Injil ataupun scripture mereka ini, mereka dapat dalam bahasa Hebrew, Greek dan Latin. Dan sedangkan sejarawan tidak mampu membuktikan apakah bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Adakah ia bahasa Hebrew? Adakah ia bahasa Aramaik? Adakah ia bahasa Syriac ataupun bahasa Romawi? Kerana Palestin pada waktu itu, Hebron itu dan Jerusalem itu ditadbir oleh Pontius Pilate, iaitu gubernur daripada kerajaan Rom pada waktu itu kan. Jadi apakah bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa sebenarnya? Sehingga kan hampir 100 tahun kemudian Injil itu dibukukan di dalam bahasa-bahasa Hebrew, bahasa-bahasa Greek dan Latin. Bahasa Hebrew dan Greek ini pula ialah bahasa yang mati, dead language, tidak digunakan lagi. Begitu juga Latin, hanya digunakan pada waktu rites and ritual di Vatican City oleh Pope, oleh para paderi mereka dalam majlis-majlis religious function mereka itu. Jadi dan antara lain yang mereka persoalkan apabila bicara tentang kitab suci ini ialah oleh kerana revelation itu sendiri, persoalan tentang wahyu. Wahyu ini diturunkan daripada suatu zat yang divine, yang sacred, suatu zat yang sacred. Dan kemudian bila diturunkan kepada manusia yang profane, yang tidak divine sifatnya ini, maka secara automatik kefahaman mereka tentang message yang disampaikan itu juga akan menjadi limited ataupun terhad. Jadi oleh yang demikian, kefahaman tentang wahyu itu sudah tidak absolut. Dan oleh sebab yang demikian, kata mereka, kita tidak tahu dengan sebenar-benarnya apakah maksud wahyu itu. Oleh yang demikian, untuk memahami wahyu, untuk memahami makna di sebalik kitab ataupun scripture ini, kita mestilah interpret ataupun kita mestilah menafsirkan, bukan dari segi makna, bukan dari segi bahasa, tetapi dari segi sejarah. Jadi dari sini sudah menunjukkan bahawasanya mereka telah lost satu perkara penting di dalam ataupun satu faktor penting dalam agama yang disebutkan sebagai agama wahyu, revealed religion, iaitu kitab suci. Jadi jika sekiranya kitab suci yang sepatutnya menjadi pegangan penganut yang berjuta-juta orang di seluruh dunia sekarang ini, berbilion di seluruh dunia sekarang ini, jadi bagaimana
kita hendak menerima pakai dakwaan mereka bahawa Kristianiti itu adalah agama wahyu. Konsep wahyu itu sendiri pun sudah kucak-kacir, sudah tidak disepakati, sudah tidak difahami dengan baik, sudah sudah tidak ada kepercayaan mereka terhadap wahyu itu. Wahyu itu apa? Bolehkah kita memahami bahasa daripada satu zat yang levelnya ialah absolute? Sedangkan kita ni mempunyai kemahiran ataupun kemampuan yang limited sebagai manusia. Jadi tidak lain dan tidak bukan, maka marilah kita interpret ataupun menafsir kitab suci ini dari segi historical. Dari sudut pandangan manusia semata-mata. Di sini berbeza dengan Islam. Pertamanya ialah kitab suci kita ini diturunkan di dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kenapa Allah nyatakan begitu? Dan kita percaya memang Allah yang nyatakan begitu melalui lisan Nabi-Nya yang mulia. Kerana apa? Kerana kita percaya kepada otoriti Rasulullah SAW sebagai Khatamul Anbiya, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang yang amanah, yang menyampaikan sesuatu yang patutnya baginda SAW sampaikan. Jadi banyak perkara di sini yang bertitik tolak daripada kitab suci tadi, yang menyebabkan kita berbeza daripada Kristianiti, daripada agama Yahudi, dan apatah lagi dengan agama-agama lain yang tidak mempunyai kitab suci, yang bukan berasal daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi selain daripada masalah bahasa ini, masalah yang seterusnya ialah masalah kepribadian Nabi itu sendiri, di mana mereka tidak menerima, mereka tidak menghormati wibawa seorang Nabi ataupun utusan. Dan ini terbukti dalam sejarah, bukan sahaja dalam cerita-cerita Al-Quran, dalam surah-surah Al-Baqarah dan seterusnya, surah yang panjang itu, yang bercerita tentang kejahatan kaum Yahudi ini terhadap Nabi mereka sendiri, dan bagaimana mereka yuharrifun al-kalima an mawadhi'ih, mereka melakukan tahrif, iaitu mengubah-ubah kedudukan dan mengubah-ubah makna serta perkataan yang tak sepatutnya mereka ubah. Jadi konteks inilah ataupun perkara inilah yang menjadi turning point ataupun perkara penting yang membezakan kita dengan agama, yang membezakan Islam dengan agama Kristianiti dan agama Yahudi. Dan apatah lagi dengan ajaran-ajaran agama yang lain yang tidak ada nabinya, yang tidak ada kitab-kitab suci dan tidak berasal daripada Nabi Ibrahim, seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Zoroaster, agama-agama nenek moyang dan sebagainya itu. Kita sekarang ini tidak bercakap tentang toleransi agama. Itu mungkin kita boleh sentuh pada siri yang lain. Dari segi akhlaknya, dari segi menilai manusia, dari segi dakwah kepada manusia, itu perkara yang berbeza. Di mana kita mengesampingkan apa yang kita percaya ini untuk kita mengajak manusia itu dengan ad-da'wah bil hal dan ad-da'wah dengan kalam. Tetapi dari segi benar, dari segi kebenaran, dari segi truth, as opposed to falsity itu, kita mesti tahu bahawasanya hanyalah Islam agama yang benar. Itu mesti kita junjung. Dan itu mesti kita bawa sehingga sampai bila-bila. Dan ia tidak akan berubah. Dan salah satu sebabnya ialah kerana Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Dan selagi bahasa Arab ini dipelihara, maka selagi itulah agama Islam kita ini akan terpelihara dengan pandangan alamnya yang benar, pandangan alamnya yang jelas, pandangan alamnya yang sistematik, yang menjadi pegangan, yang menjadi sandaran kepada umat Islam seluruhnya di segenap ceruk rantau dunia ini. Kita sebenarnya umat Islam di tempat mana pun kita memahami perkara yang sama, dan sepatutnya perkara-perkara yang kita fahami ini ialah perkara-perkara yang mesti kita anggap benar dan bukan palsu dan bukan suatu kebatilan.
dan mesti kita pertahankan bahawasanya apa yang kita ada ini, iaitu agama Islam, agama Tanzil ini ialah perkara yang terbaik yang kita ada dalam hidup kita sekarang ini. Dan itulah yang patut kita perjuangkan dan kita bezakan dengan agama palsu yang cuba untuk menyamar, cuba untuk mengelirukan masyarakat dan bahkan Muslim sendiri.